Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ni macam lambat sikit kan Pika kan kita lewat Bila sikit. sebab kami buat sunat tadi dan baru selesai sahaja berkaitan dengan kanak-kanak lelaki. Okey, so hari ini bersama saya dan juga Syafika akan bercerita ataupun kita akan ulas serba sedikit mengenai beguk. Kan? So beguk tu apa Kak Tira? Okey, beguk ni kadang-kadang orang tak tahu dia kena beguk. Dia bengkak, biasanya bengkak dekat tepi bahagian leher. So kadang-kadang orang tak tahu itu adalah beguk kan, sebab kadang takut tapi sebenarnya dia adalah beguk. Okey. Dia sakit ni disebabkan oleh virus. Dia sebab membuat dia bengkak dekat tepi ni adalah virus. Dia juga akan rasa sakit dekat kita punya kelenjar parotid. Lagi satu, virus ni dia mudah sangat berjangkit dan virus ni dia boleh merebak melalui titisan daripada mulut seperti air liur. So boleh berjangkit dengan air liur? Boleh. Baru tahu. Dia boleh menjangkit daripada titisan lah. Maksudnya air liur kan, titisan daripada mulut, titisan daripada hidung. Hidung tu adalah hingus dan juga tekak. Okay. Bila orang tu ada beguk lah. Bila orang tu ada beguk, lepas tu air liur dia terkena orang lain boleh Possibility untuk kena beguk jugalah. Lepas tu beguk ni dia boleh batuk dan juga bersin lah. So dia biasanya dia akan berjangkit dalam 3 atau 4 hari lepas bengkak tu bermula. Macam tu. Okay. So dah tahu kan apa tu beguk. So sekarang ni saya nak Pika ulaskan, boleh tak, mengenai tanda-tanda dan juga gejala beguk. Okay, boleh? Okay, tanda dan gejala jangkitan beguk ni macam Kak Zira explain tadi, di mana beguk boleh terjangkit melalui air liur, bersin ataupun batuk kan. Betul. Dia tanda gejala jangkitan ni bermula selepas 12 hingga ke 25 hari berhubungan dengan orang yang dijangkiti. Dia lamalah. Kan? Lepas tu setengah orang yang dijangkiti beguk tiada simptom awal. Tapi mereka mungkin akan menghidapi demam. Biasalah kan, demam, sakit kepala. Dia demam tu sebab dia sakit lah. Virus kan, tadi kan Kak Tira dah explain pasal virus. penyakit tu disebabkan oleh virus. So sebab tu dia boleh demam. Dan sakit kepala, mulut kering dan hilang selera makan. Biasanya hilang selera makan tu memang ada something wrong lah kalau kita tiba-tiba hilang selera makan. Sepatutnya perlu hari-hari berselera. Macam kan? dia. Ya, sebab itulah kembang dengan jayanya. Lepas tu sering berasa keletihan, pembengkakan pada 1 atau 2 kelenjar parotid. Macam yang Kak Zira cakap tadi lah. Dia bengkak, kadang kita tak tahu pun itu sebenarnya beguk. Kita sangka dia bengkak-bengkak biasa sahaja. Dan gejala-gejala ini biasanya hilang dalam masa 10 hingga 12 hari. So lama sangat ya. Lebih dari seminggu, nak masuk 2 minggu. Nak 2 minggu dah. So dia punya komplikasi ni juga akan berlaku. Antara komplikasi yang akan berlaku akibat beguk ni adalah pembengkakan pada otak. Apa nak sebut tu Kak Zira? Encephalitis. Nama dia. Iaitu pembengkakan pada otak. Meningitis iaitu pembengkakan pada lapisan otak. Bahaya kena meningitis ni. Kuman pada otak. lapisan otak. Next apa? Pancreatitis. Pembengkakan pada pankreas. Dan seterusnya adalah orchitis, lebam pada testis yang berlaku pada lelaki dewasa sahaja. Dan seterusnya pekak. Wow, dia boleh menyebabkan pekak sebab pekak belah sini. Sebab dia selalunya bawah telinga. So telinga dengan kita punya kelenjar parotid tadi tu dia dekat je, dia tak jauh. So kalau terkena kita punya bahagian sini, dia boleh menyebabkan pekak. Pekak. Okay, so beguk ni Kak boleh dirawat? Boleh. Macam mana? Tapi dia tak ada ubat yang khusus untuk beguk. Dia boleh dirawat tapi dia tak ada ubat yang khusus untuk beguk. So simptom-simptom yang boleh kita legakan dia untuk
Kita macam simptom-simptom yang boleh kita lakukan untuk kita bagi dia lega. Kita boleh ambil ubat paracetamol, ubat demam tu sebagai ubat tahan sakit. Untuk kurangkan demam dan juga kurangkan rasa sakit itulah. Okey, lepas tu kena ambil minuman lebih. Kena minum air lebih. Air putih ke atau kisar? Tapi jangan minum air yang berjus. Dia kena air putih lah. Sebaiknya dan sebagusnya air putih. Air yang berjus ni jangan ambil. Lagi-lagi jus-jus yang berasid. Kita tak boleh ambil contoh macam limau. Limau dia ada asid kan. Masam-masam macam tu. Dia akan merangsang kelenjar tu lagi. Okey, so lepas tu letakkan ice pack. Ice pack tu kita boleh letakkan dekat bahagian beguk kita. Dekat kelenjar parotid ataupun testis lah untuk legakan kesakitan tu. Lepas tu selain daripada tu, orang yang dijangkiti tu kena duduk dekat rumah. Dia tak boleh campur dengan orang lain sebab dia berjangkit. Biasanya duduklah dekat rumah selama 9 hari lepas pembengkakan kelenjar tu ataupun sampai bengkak tu hilang. So dah bengkak beguk, duduk rumah jangan merayap. Kan? Duduk rumah diam-diam. Duduk rumah diam-diam. Lagipun sekarang memang musim PKPB. So memang kita harus dirumahkan. Okay, so Pika, untuk rawatan tu kita dah tahu dia tak ada rawatan khusus. Dia cuma boleh makan ubat tahan sakit dan juga ubat demam kan? So, boleh tak dia dicegah? Boleh. Beguk ni dia boleh dicegah melalui vaksin. Vaksin beguk ni diberi pada umur seawal umur 12 bulan, iaitu 1 tahun lah untuk kanak-kanak tu. Dan yang cucuk setahun tu lah. Itulah pentingnya vaksin. Sebab setiap cegah. vaksin tu adalah manfaat-manfaat dia kan. Dan kemudian ketika umur 7 tahun sebagai sebahagian yang daripada darjah 1 tu cucuk. ada kan? Ada. Vaksin MMR iaitu mumps, Meals and measles rubella. Ada kan? Semua orang ada dapat dekat sekolah. Lepas tu vaksin tu sangat berkesan untuk mencegah beguk ni. So kalau ambil vaksin tu kuranglah risiko untuk kena beguk kan. Sebab itulah rendah. sebab itulah kena fullkan vaksin anak-anak. Lagi satu sekarang kerajaan pun dah bagi free je kan vaksin daripada lahir sehingga umur tahun, 2 tahun. 2 tahun last cucuk kot tak silap. Setahun setengah macam tu kot last cucuk. So hantar anak-anak anda untuk dapatkan vaksin supaya dapat cegah penyakit-penyakit yang ada sekarang ni. Janganlah anti vaksin. Okey, itulah ulasan pendek kita orang mengenai beguk. Okey, nanti akan ada lagi sembang sihat untuk next week. Slot seterusnya kemungkinan hari Selasa lah, jam mungkin pukul 3.30 petang. InsyaAllah tak terlewat. Kita usaha on time sebab tadi kita terlewat ada sunat. So kat sini nak pesan, jangan lupa juga untuk booking sunat kami. Masih ada lagi slot-slot kosong. Tapi dah tak banyak. Sehingga 27 hari bulan 11 ni untuk khatamkan kanak-kanak lelaki. So siapa ada anak saudara, anak-anak nak berombongan untuk booking pada hari yang sama pun boleh. Boleh bincang dengan kami di 0112952448 ataupun boleh tengok kat bawah tu. Itu ada nombor telefon. Ini nombor telefon klinik dan ini nombor WhatsApp klinik, dan boleh WhatsApp dekat nombor ni untuk sebarang pertanyaan ataupun call nombor yang ini untuk sebarang pertanyaan mengenai berkhatan ataupun mengenai rawatan-rawatan kita yang lain lah. So untuk yang kali ni memang saya nak ingatkan, siapa yang nak khatamkan anak-anak boleh cepat-cepat booking. Okay, sebab kami ambil bayaran hanya untuk promosi istimewa sunat ni berapa Pika? 150 sahaja. Sekali dengan ubat lah. Termasuk ubat. Murah lah Ubat 3 jenis ubat. Ubat sapu, ubat tahan sakit dan juga antibiotik. Okay, so boleh book cepat-cepat sehingga 27 hari bulan. Lepas 27 hari bulan harga dah berubah kepada asal. So cepat-cepat booking dengan kami sebab rasa slot dah nak penuh dah. Tarikh-tarikh tu semua rasanya semua dah ada.
ada tarikh memang dah penuh dan ada tarikh yang masih Hampir kosong lah. penuh. Hampir penuh. Yang masih kosong tak ada. Semua dah ada. Semua dah ada. Cuma hampir penuh hampir lah. penuh lah. Tinggal lagi dalam 3-4 orang. Dalam satu hari tu mungkin dalam 3-4 orang cukup yang lagi kosong. So cepat-cepat booking dan call kami. Okey, itu sahaja untuk hari ni. So jika ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh contact nombor di bawah ni. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.